Assalamualaikum, kami pelajar CTU 553, kelas I, kumpulan F6 ingin membentangkan hasil kerja kursus kami yang bertajuk Rumah Tradisional Negeri Sembilan. Rumah Tradisional Negeri Sembilan, bahagian 1. Masyarakat di Negeri Sembilan terdiri daripada penghijrahan dan kedatangan masyarakat Minangkabau. Terdapat dua kumpulan penghijrahan Minangkabau yang datang ke Negeri Sembilan, iaitu yang datang dari daerah pedalaman Sumatera mengamalkan sistem adat Tepatih, sementara kumpulan kedua datang dari daerah pesisiran Sumatera dan mengamalkan adat Temenggung. Di samping orang Minangkabau yang menduduki Negeri Sembilan, terdapat juga etnik-etnik lain yang menetap lebih awal di Negeri Sembilan seperti orang Melayu yang menetap di sekitar Sungai Linggi, Sungai Ujong dan Rembau, di mana daerah ini terletak berdekatan dengan Melaka. Orang Melayu yang menduduki kawasan tersebut merupakan penduduk kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri setelah Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan berlaku sewaktu Melaka dikuasai oleh Portugis. Sungai Ujong dijadikan sebagai jalan masuk ke kawasan-kawasan persekitaran serta menetap di daerah Sungai Ujong, Rembau, Naning, Inas dan Jemput. Penawanan Melaka oleh Portugis dalam ini telah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka berpindah ke Johor. Ungkapan adat Negeri Sembilan yang berbunyi beraja ke Johor, bertuan ke Minangkabau, bertali ke Siak, membuktikan bahawa Negeri Sembilan menerima pelbagai pengaruh serta mempunyai budayanya tersendiri. Rumah Melayu tradisional adalah warisan orang Melayu dan merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan orang Melayu. Reka bentuk rumah Melayu tradisional banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran, cara hidup, taraf ekonomi, keadaan iklim dan sebagainya. Rumah awal yang dibina adalah sebuah bangsal hingga menjadi rumah yang lebih kekal. Rumah Melayu tradisional merupakan rumah berpanggung, iaitu tinggi daripada permukaan tanah bagi mengelak banjir serta gangguan binatang buas. Bawah rumah yang kosong dipanggil kolong bagi laluan angin perudaran yang bersih masuk melalui celah-celah papan lantai serta kehidupan lain sebagai tenakan mereka. Pengaruh seni bina yang berlaku pada rumah dan kediaman masyarakat di Negeri Sembilan berawal dengan kedatangan perantau dari Sumatera dengan meneroka tanah, bertani dan akhirnya berdagang sebagai sumber pendapatan di samping mengembangkan ekonomi, ekologi kehidupan di sekeliling diambil kira terutama di dalam mendirikan kediaman. Walau bagaimanapun, reka bentuk rumah tradisional seperti pada Rajah 1B, iaitu Rumah Tradisional Negeri Sembilan, Sumatera Barat Indonesia, telah diasimilasikan dengan budaya tempatan mengikut kesesuaian persekitaran, pengaruh budaya dan adat resam. Masyarakat kini telah menalahertikan Rumah Tradisional Negeri Sembilan dengan mengatakan Rumah Minangkabau atau Bumbung Minangkabau seperti pada Rajah 1A, iaitu rumah gadang di Bukit Tinggi. Oleh itu, kajian ini dapat memberikan penjelasan bahawa adat dan persekitaran daerah atau kawasan telah mempengaruhi rumah tradisional Negeri Sembilan. Rumah ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri di mana setiap binaan dan struktur asas rumah seperti tiang, bumbung, bendor, tingkap dan tangganya dikatakan dibina dengan mewakili pelbagai maksudnya tersendiri. Seni bina rumah ini dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu dan hubungan mereka yang sangat erat dengan alam sekitar. Keunikan fizikal yang terdapat pada seni bina rumah tradisional Negeri Sembilan berbanding dengan rumah-rumah tradisional lainnya ialah pada bumbung lentiknya. Bumbung lentik ini direka bentuk dengan curamnya berbeza sedikit dengan curam bumbung-bumbung lain
dapat dianalisa reka bentuknya agar meneraikan isu identiti sebenar rumah tradisional di Negeri Sembilan. Di sini kami ringkaskan objektif-objektif yang membantu kami sepanjang kajian yang kami lakukan. Antaranya, kami dapat mengenal pasti dengan lebih meluas tentang reka bentuk rumah tradisional Negeri Sembilan yang juga sangat berkait rapat dengan hubungan etnik. Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ia secara tidak langsung membantu kami untuk merumuskan satu kajian yang jelas dan tepat berlandaskan struktur garis panduan yang diberikan. Melalui kajian ini juga kami dapat menambah lebih pengetahuan tentang kaitan rapat antara identiti adat berpatih dan budaya yang diamalkan di Negeri Sembilan. Kajian ini juga dapat menjadikan teladan yang baik untuk masyarakat Malaysia pada umumnya tentang pentingnya mengekalkan budaya dan adat yang dibawa secara turun-temurun. Saya akan teruskan kepada kepentingan kajian. Terdapat beberapa kepentingan dalam melakukan kajian ini. Antaranya ialah untuk melihat reka bentuk rumah Melayu tradisional yang banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran, cara hidup, taraf ekonomi, keadaan iklim dan sebagainya. Rumah Melayu tradisional adalah warisan orang Melayu dan merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan orang Melayu. Selain itu, rumah awal yang dibina adalah sebuah bangsal hingga menjadi rumah yang lebih kekal. Ia merupakan rumah berpanggung iaitu tinggi daripada permukaan tanah bagi mengelak banjir serta gangguan binatang buas. Bawah rumah yang kosong dipanggil kolong bagi laluan angin pengudaraan yang bersih masuk melalui celah-celah papan lantai serta kehidupan lain sebagai ternakan mereka. Justru dengan cara ini kita dapat memahami dan mengetahui keunikan fizikal yang terdapat pada seni bina rumah tradisional Negeri Sembilan berbanding dengan rumah-rumah tradisional lainnya. Melalui bumbung lentiknya. Pengaruh seni bina yang berlaku pada rumah dan kediaman masyarakat di Negeri Sembilan berawal dengan kedatangan perantau dari Sumatera dengan meneroka tanah, sampai mengembangkan ekonomi, ekologi kehidupan di sekeliling diambil kira juga, terutama di dalam mendirikan kediaman. Akhir sekali kita dapat penjelasan bahawa adat berpatih dan faktor persekitaran daerah atau kawasan telah mempengaruhi rumah tradisional Negeri Sembilan. Daya tarikan yang tersendiri di mana setiap binaan dan struktur asas rumah seperti tiang, bumbung, tingkap dan tangga dikatakan dibina dengan mewakili pelbagai maksudnya tersendiri. Seni bina rumah dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu dan hubungan mereka yang sangat erat dengan alam sekitar. Secara rasionalnya, kepentingan kajian ini dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam terhadap asal-usul rumah tradisional di Negeri Sembilan kepada individu, institusi dan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Penghijrahan masyarakat Minangkabau bermula pada abad ke-15 bertujuan untuk meneroka kawasan-kawasan yang subur seperti di kawasan hutan, membuka ladang yang subur untuk membuka ekonomi seperti lada, padi dan lain-lain kerana kawasan ini mendatangkan lebih banyak keuntungan dari segi ekonomi berbanding induk Minangkabau di dataran Bukit Barisan. Selain itu, tujuan mereka berhijrah kerana setiap ahli masyarakat Minangkabau, terutama sekali para lelaki, digalakkan dan disuruh agar pergi ke rantau oleh kaum kerabatnya. Ini mendorong anak muda lelaki agar berusaha untuk mencari kekayaan dengan tujuan untuk memartabatkan kaum agar setaraf dengan suku yang lain. Raja ini menunjukkan penghijrahan masyarakat Minangkabau telah membuka penempatan baru di hulu-hulu sungai, hulu sungai Indragiri, hulu sungai Jambi dan hulu sungai Kampar. Disebabkan pelebaran rantau ini sehingga menyeberangi Selat Melaka, mereka meneroka sehingga ke Lembau dan kawasan sekitarnya. Walaupun kaum Minangkabau di Negeri Sembilan berasal dari suku yang sama di Sumatera, terdapat beberapa perbezaan antara kaum di kedua-dua tempat itu. Kaum Minangkabau di Negeri Sembilan terdiri daripada 12 suku iaitu Biduanda atau Waris, Payakumbuh, Mungkal, Batu Hampa, Tiga Nenek, Seri Melenggang, Seri Lemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Manakala masyarakat Minang di Sumatera hanya mempunyai 4 suku iaitu Koto, Piling, Bodi dan Kaniagu. Seterusnya, faktor mempengaruhi reka bentuk rumah tradisional Negeri Sembilan. Terdapat 4 faktor mempengaruhi reka bentuk rumah tradisional Negeri Sembilan.
Yang pertama ialah topografi dan geografi. Yang kedua ialah budaya. Yang ketiga, kedaerahan dan alam. Dan yang keempat, pengaruh sosial budaya dan ekonomi matrilinear pada seni bina. Faktor topografi dan geografi seperti gunung, sungai, tanaman dan jalan pengangkutan telah memberikan pengaruh perletakan rumah tradisional. Seterusnya, faktor budaya. Faktor adat istiadat mempengaruhi pemilik rumah untuk membina rumah yang berada pada sesuatu kawasan setempat. Manakala adat dalam suku telah mempengaruhi pemilik rumah tradisional dalam menentukan reka bentuk rumah mereka. Selain itu, faktor kedaerahan atau faktor alam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk reka bentuk rumah. Selain dari pengaruh kedudukan sosial dan adat istiadat, ia lebih kepada keperluan dan fungsi serta kesesuaian dalam kemampuan pemilik rumah dengan tukar rumah. Faktor pengaruh sosial budaya dan ekonomi matrilinear pada seni bina. Sejak dari turun-menurun lagi, masyarakat Melayu berketurunan Minangkabau yang mengamalkan adat berbatin telah menyusun sistem politik, sosial dan ekonominya secara teratur dan tersusun. Antara ini telah dipandu oleh sistem kekerabatan matrilinear yang diamalkan oleh masyarakat. Aturan telah membentuk hubungan yang rapat antara setiap individu, keluarga dan lapisan masyarakatnya. Semua ini telah dikelompokkan dan pemerintahan sistem matrilinear ini telah dicerminkan pada susun atur ruang dalaman rumah tradisional Minangkabau. Pelbagai aktiviti masyarakat yang melibatkan aktiviti sosial, ekonomi dan politik dijalankan di dalam ruang rumah tradisional. Justru, seni bina dan konsep ruang dalaman rumah tradisional sering dikaitkan dengan adat berbatin. Seterusnya, kita pergi kepada pengaruh sosial matrilinear. Budaya masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan mengutamakan nilai-nilai sosial yang berkonsepkan sistem kekerabatan matrilinear dalam masyarakatnya. Sistem matrilinear membahagikan nilai-nilai sosial masyarakat kepada aspek hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat. Dalam rumah tradisional Negeri Sembilan, nilai sosial amat mengutamakan hubungan manusia dengan elemen-elemen seni binanya. Akhir sekali, pengaruh ekonomi matrilinear. Menurut adat dalam sistem kekerabatan matrilinear, kaum ibu dan anak perempuan diberi hak mewarisi seluruh sumber pendapatan ekonomi dalam keluarga dan lebih-lebih lagi mewarisi harta rumah tradisional. Mereka digelar ibu soko kerana kebijaksanaan mereka menguruskan rumah tangga dan ekonomi. Untuk itu, perempuan diberi hak untuk mengawal hasil ekonomi dan harta pusaka keluarga dan kerabatnya dengan menyimpan dan membelanjakan kewangan secara ekonomi. Peningkatan harta dan hasil daripada pendapatan ekonomi ini akan menyebabkan berlakunya pengubahsuaian pada rumah tradisional. Pelbagai elemen rumah seperti struktur rumah, keselesaan dan kecantikan dan hiasan rumah berhak ditentukan oleh pemilik rumah.